sejahtera semua, nama saya Dinesh Anak Laki Kanisan. Nombor matrik saya sebelum DDT 22F1049. Hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan tentang keistimewaan perayaan di Malaysia. Apakah maksud perayaan? Perayaan adalah suatu aktiviti yang disambut oleh sesebuah masyarakat ataupun kaum. Tujuannya adalah untuk memperingati peristiwa penting yang pernah berlaku pada suatu masa yang dahulu. Ia juga disambut berdasarkan agama yang dianuti. Terdapat 3 contoh perayaan India yang disambut secara besar-besaran di Malaysia. Salah satunya adalah Pongal. Yang kedua adalah Thaipusam. Yang ketiga pula adalah Deepawali. Selamat sore kepada puan. Nama saya Dinesh Anak Laki Kanisan. Nombor matrik saya ialah 10 DDT 22F1054. Hari ini, saya ingin menerangkan tentang perayaan Deepawali yang disambut oleh orang Hindu. Perayaan Deepawali ialah perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan Deepawali disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil di antara bulan Oktober dan November. Perayaan Deepawali diwujudkan dengan sejarah yang istimewa. Dewa Krishna mengalahkan Raja Nagasura. Sebelum mati, Raja Nagasura meminta semua rakyat, semua manusia merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan untuk menjauhi daripada membuat kesalahan atau kejahatan terhadap manusia. Pada hari Deepawali, semua orang Hindu menghiasi lantai dengan kolam. Kolam adalah lambang penyembahan Dewa Lakshmi. Makanan perayaan Deepawali adalah acu muruku, nehi urundi, adi rasam dan sebagainya. Semasa hari Deepawali, pakaian tradisional yang dipakai oleh orang lelaki adalah dhoti. Pakaian tradisional yang dipakai oleh wanita ialah sari. Punjabi tu bukan dari orang Tamil, tapi Punjabi berasal daripada orang Punjab. Semasa hari Deepawali, upacara mandi minyak bijan turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Minyak bijan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka disebabkan oleh turun-temurun daripada nenek moyang atau nenek moyang. Semasa perayaan Deepawali, amalan berkunjung ke rumah saudara mara terdekat masih lagi diteruskan terus. Disebabkan kalau kita berkunjung ke rumah saudara mara, majikan kita boleh mendapatkan hubungan antara majikan, saudara dan sebagainya. Kita juga boleh mengenali satu sama lain dan boleh mengelakkan pergaduhan antara orang lain. Amalan memberi wang atau angpau. Amalan ni biasanya diberikan kepada kanak-kanak disebabkan ni yang amalan angpau tu jadi famous pada zaman ni.
sejahtera puan, nama saya Nirusan Malaki Letambi. Nombor matrik saya 10 DDT 22F 1060. So hari ini saya akan menerangkan tentang ciri keistimewaan mengenai perayaan Deepavali. So pertamanya, orang India akan menggunakan rangoli untuk menghiasai ruang lantai. Kebanyakan penganut Hindu akan menghiasai rumah mereka dengan kolom atau rangoli atau mugu, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras yang diwarnakan sebelum tertib matahari. Biasanya, kolom ini dibuat di depan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Kemahiran membuat kolom ini biasanya diwarisi secara turun-temurun. Walaupun nampak susah, tetapi penganut Hindu boleh membuatnya dengan cantik, unik dan menarik yang kebanyakannya bermotifkan tumbuhan. Upacara ini membawa maksud yang amat bererti kerana perayaan ini tidak hanya dirayakan oleh penganut Hindu tetapi juga makhluk lain di dunia. Hiasan kolom ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolom di pintu masuk rumah mereka. Seterusnya, penganut Hindu mandi minyak bijan untuk menyucikan diri. Pada pagi perayaan hari Deepavali, seluruh ahli keluarga akan bangun lebih awal, iaitu sebelum matahari terbit. Seawal pukul 3 pagi, penganut agama Hindu akan memasang pelita atau lampu di sekitar kawasan rumah. Seluruh keluarga akan mandi dan membersihkan diri sebelum bersalam dan memohon maaf kepada kedua ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Selain itu, upacara mandi minyak bijan turut dilakukan pada awal pagi sebelum matahari terbit. Penganut Hindu menjalankan upacara mandi minyak bijan bertujuan untuk menyucikan badan dan semangat. Ia adalah tanda simbolik sebagai penyucian diri. Minyak bijan ini akan disapukan ke atas kepala setiap ahli keluarga oleh mereka. Kebaikan mandi minyak bijan bagaikan mandi di sungai Ganges yang suci, bertujuan membersihkan diri daripada segala kejahatan dan sifat dengki. Selepas mandi, dimestikan memakai pakaian dan perhiasan serba baru pada pagi Deepavali bertujuan untuk menghilangkan segala sifat buruk dan kejahatan dalam diri seseorang. Akhirnya, perayaan hari Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil, antara bulan Oktober dan bulan November. Masyarakat di selatan India merayakannya selama 3 hari berturut-turut berbanding 5 hari di sebelah utara negara itu. Di Malaysia, perayaan Deepavali disambut sehari sahaja. Namun, ia terpulang kepada individu untuk mengadakan rumah terbuka sebanyak mana hari yang mereka mahukan. Namun begitu, masyarakat India tinggal di kawasan ladang dan estet menyambut perayaan Deepavali ini lebih lama dalam suasana kampung. Langkah-langkah mengekalkan tradisi perayaan. Terdapat beberapa langkah bagi mengekalkan tradisi perayaan kaum masing-masing. Antaranya, ibu bapa memainkan peranan dalam perkara ini. Ibu bapa berperanan menerapkan sifat kehormatan dalam diri kanak-kanak terhadap kaum masing-masing sejak kecil lagi. Hal ini demikian, anak-anak membesar dengan melihat tindakan dan menerima ajaran daripada ibu bapa. Oleh itu, peranan ibu bapa sangat penting dalam membesar dan menaikkan insan yang mulia dalam jiwa kanak-kanak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa harus membawa anak-anak mereka ke kuil pada hari perayaan. Selain itu, mereka juga boleh membawa anak-anak dengan sekeluarga menziarahi rumah datuk dan nenek pada hari perayaan. Lalu dengan ini, sifat silaturahmi dapat dipupuk antara mereka. Pada hari Pongal yang kebiasaan jatuh pada bulan Januari boleh disambut dengan daripada tuaian beras dan direbus dalam susu dengan gula mentah. Lalu untuk menandakan perayaan itu, hidangan manis Pongal disediakan dan dipersembahkan kepada dewa dan dewi. Matu Pongal adalah untuk menyembah lembu yang dikenali sebagai matu. Selain itu, peranan sekolah adalah amat penting disebabkan kanak-kanak menghabiskan 1/3 hari di sekolah yang mana merupakan rumah kedua bagi mereka. Di sekolah, guru-guru boleh mengadakan aktiviti berkauman. Dengan ini, murid-murid dapat mengenali tentang kaum masing-masing dengan lebih teliti. Contohnya mengadakan kuis dan pertandingan. Hal ini dapat meninjau minda mereka untuk berfikir dengan mengenali kaum mereka. Langkah akhirnya, pada hari Taipusam, semua kaum India digalakkan untuk menentai kerajaan yang dipanggil sebagai terulak di kuil masing-masing.
Perkara ini harus diamalkan oleh kaum India yang diwarisi sejak turun-temurun. Dengan itu, pada hari Deepavali pula, kita harus bangun awal dan melakukan mandi minyak. Akhirnya, kerajaan juga memainkan peranan dalam hal ini. Mereka harus lakukan kempen kesedaran kaum masing-masing, sama di sekolah atau di kawasan kejiranan untuk membuka mata individu masing-masing. Kesimpulannya, tradisi perayaan kaum adalah sangat penting. Bukan itu kaum sendiri, namun kaum perayaan lain juga harus dihormati. Contohnya, kita harus mencari pusara tahun baru Cina dan bertugas harian semasa hari Krismas. Serta individu harus bertanggungjawab dalam menyambut perayaan dan kekalkan tradisi masing-masing. Sekian, terima kasih.